Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
bersamamu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita pada surah At-Taubah ayat ke-21 muka surat 190 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mempermudahkan pertemuan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya doakan semua dalam keadaan sejahtera insya-Allah, terus berlaku penambahan iman, bertambah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah sahabat-sahabat budiman, sahabat-sahabat mihrab, kita akan mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, kita mensyukuri pertemuan kita setiap pagi. Semoga Allah berikan kita kekuatan, keberkahan, keampunan, dan doa kita sentiasa sahabat-sahabat sekalian agar Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah, penghabisan yang baik. Ya, selalu kita dengar orang cakap, tidaklah penting bagaimana bermula, tapi adalah sangat penting bagaimana ia berakhir. Kalau kita merujuk dalam kitab hikam, ya, di sana ada juga menyebut kalau permulaannya baik, insya-Allah pengakhirannya juga baik. Ya, jadi sebenarnya dalam hidup ni sahabat-sahabat sekalian memang kena saling jaga-menjaga. Ya, saling ingat mengingati. Mungkin itulah di antara makna yang tersirat pada apa yang disebut oleh Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, ada pihak yang sudi untuk memberikan teguran dan nasihat, dan ada pihak yang berlapang hati untuk menerima nasihat dan teguran. InsyaAllah agama akan tertegak, ya, dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat. Dan demikianlah pertemuan saban hari, ya, sebenarnya untuk menegakkan agama, iaitu kita bertemu untuk saling nasihat menasihati, ya, saling memberikan tausiah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ya, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Setiap pagi, ya, boleh share pada orang lain, ya, tag kawan-kawan, adik-beradik, anak beranak. Sekurang-kurangnya, ya, ia menjadi satu usaha kita untuk memberikan peringatan dan pengisian, ya, kepada orang-orang sahabat-sahabat yang mungkin tak biasa pun, ya, untuk melazimi tadabbur Quran setiap pagi. Ya, sekurang-kurangnya ini usaha kita. Terima kasih Puan Nursida Muhammad Nur. Terima kasih Puan Aisyah Sidi. Ya, apa khabar Puan Farhana Badri, Puan Azura Rahman, Puan Syuharniza Syamsuddin, Puan Ida Chanwu, kepada Kak Santubong Stagaza, Kak mana tu Kak? Kak Kuching Sarawak ke? Ya, Masya Allah. Puan Sharifah Faridah Syed Muhammad, sahabat Mihrab, Puan Hajah Sapiah, sahabat Mihrab, Puan Lia Halim, sahabat Mihrab kita, Puan Dayang Nazlin Nawawi, Puan Rabi'atul Adawiyah, Puan Siti Maznah, Puan Nurhana, Puan Jamaiyah Rahmat, dan semua, ya, mudah-mudahan beroleh rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, sebelum kita masuk kepada tadabbur, Ustazah nak ajak kita sama-sama berdoa. Boleh ya? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mustajabkan. Ya, Ustazah akan pimpin doa ini, sahabat-sahabat semua aminkan. Ya, semoga Allah mustajabkan doa kita. Inna Rabbi innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau wahai Allah maha mendengar doa-doa kami. Doa ini mungkin datang daripada hati yang lalai. Doa ini mungkin datang daripada hamba-Mu yang banyak dosa dan maksiat. Doa ini mungkin datang daripada hamba-Mu yang Kau maha mengetahui keadaan jiwa kami. Tapi kami selalu berpegang dan yakin bahawa Engkau maha baik, Engkau maha menerima taubat, Engkau maha mendengar doa-doa kami. Mustajabkanlah ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, bismillah, bismillahi dzis sya'ni, azimis sultan, syadidil burhan, qawiyil arkani ma sya'a kana, wa ma lam yasha' lam yakun. A'udzu billahi min kulli syaitanin insi wa jan. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu biwajhillahil azimil ladzi laysa syai'un a'zam min, wa bikalimatihi tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir, min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara', wa min syarri ma yanzilu minas sama'
وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Dengan nama Allah, tidak ada yang mudarat pada namanya, apa saja baik di bumi maupun di langit. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah yang memiliki segala urusan, yang memiliki kebesaran dan kekuasaan, yang memiliki kehebatan pada tanda-tanda yang sangat kuat, yang apabila dia berkehendaki maka ia akan berlaku, kalau dia tidak mengkehendaki pasti tidak akan berlaku. Kami berlindung dengan Allah daripada setiap gangguan syaitan, baik manusia maupun jin. Kami berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan atas segala setiap apa jua makhluk. Aku berlindung dan kami berlindung dengan wajah Allah yang maha hebat. Tidak ada yang hebat daripada itu. Dengan kalimah-kalimahnya yang sempurna daripada segala bentuk kerosakan dan keburukan, daripada segala kejahatan yang datang melata, ataupun kejahatan yang turun daripada langit, ataupun kejahatan yang naik padanya, daripada segala kejahatan yang keluar daripada perut bumi, ataupun yang masuk padanya, daripada kejahatan yang melata di waktu malam dan siang. Ya Rahman, Ya Rahman. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغى وأراف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام حرمت والدين ما شرعت والخلق خلق والعبد عبدك وأنت الرؤوف الرحيم. Ya Allah, kami memohon dengan cahaya pada wajah-Mu yang meliputi seluruh kegelapan di bumi maupun di langit. Ya Allah, agar Engkau tarhamuna wa taghfir lana, agar Engkau mengasihani kami dan mengampuni kami dan menjauhkan kami daripada azab neraka dengan kudrat-Mu, dengan maghfirah-Mu dan dengan ihsan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sahabat-sahabat, ada doa yang Ustaz tak sempat nak terjemah, kita akan terjemahkan pada masa-masa yang lain insyaAllah. Tajuk kita hari ini tuan puan sekalian ialah berubah kerana Allah. Kita dalam masih lagi pada musim Muharram ataupun bulan Muharram. Ya, esok insya-Allah kita akan sama-sama puasa ya pada bulan Muharram. Puasa hari 10 Muharram diikuti terlebih dahulu dengan 9 Muharram. Jadi kita dapat melihat ya ataupun kita sama-sama nak menginsafi, nak menyadari bahawa ada satu perkara yang besar juga yang selalu disebut ketika mana bulan Muharram, iaitu tentang hijrah, tentang perubahan. Alhamdulillah ya, ketika mana Allah meletakkan keinginan dalam hati kita untuk berubah, untuk berhijrah, ia adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita sebut tentang perubahan ya tuan puan sekalian, tentang penghijrahan, kita nak sama-sama menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hijrah itu sahabat-sahabat sekalian berlaku dalam bentuk yang total, dalam bentuk yang sempurna, keseluruhannya. Bagaimana hijrah itu, ya kita melihat soal kesungguhan, ya soal pengorbanan, soal niat dan banyak lagi ya elemen-elemen dalam hijrah yang tak habis-habis untuk kita cungkil dan kita terokai. Subhanallah, ya kita nak sangat sahabat-sahabat sekalian
supaya hijrah kita ini benar-benar bermakna kepada hidup kita. Ya, dan bila Ustaz sebut dalam tajuk kita hijrah ataupun berubah kerana Allah, jadi kita dapat melihat satu poin yang sangat besar ialah ketika mana perubahan itu kerana Allah Azza wa Jalla, kerana menginginkan kedudukan di sisi Allah. Tolonglah catat dalam buku nota sahabat-sahabat. Tulislah sebesar mana pun yang tuan-puan nak. Kedudukan. Kedudukan di sisi Allah. Ya, kadang-kadang kita lupa sahabat-sahabat. Kadang-kadang nafsu kita ni mengejar kedudukan di sisi manusia. Ya, kadang-kadang nafsu kita ni rasa kelegaan ketika mana mengetahui kedudukan di sisi manusia. Jangan risaukan tentang kedudukan di sisi manusia. Biarlah. Ya Allah lah yang menentukan takdir banyak mana ya manusia nak suka ke tak suka ke, ya banyak mana manusia nak ikutlah ya kedekatan manusia dengan kita, itu tak apalah, tak payah fikirlah ya. Tapi kita sekarang ni nak berusaha apa sahabat-sahabat? Di mana kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Apatah lagi kita bukan balik pada orang. Setiap langkah yang kita sedang melangkah ni, kita bukan makin dekat dengan orang sahabat-sahabat. Kita semakin menjarak dengan manusia. Kita semakin dekat dengan kubur. Kita semakin dekat dengan perjalanan kita untuk pulang kepada Allah. Yang kita pegang, ya, yang kita cari ni semua kita akan tinggal sahabat-sahabat. Jadi mari kita fikirkan, bagaimana kita menyediakan kedudukan di sisi Allah. Apa yang telah berlaku soal kedudukan kita di sisi Allah. Bila sebut tentang perubahan tuan-puan sekalian, kita bukan melangkah mendekati manusia, bukan melangkah mendekati makhluk, tapi kita nak melangkah mendekatkan diri kita kepada Allah supaya ada kedudukan yang baik untuk kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Gegarkanlah diri kita, sedarkanlah diri kita tentang perubahan yang kita nak buat. Bahawa kita ini nak berubah kerana Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kamu menuju Allah. Bersegeralah kamu menuju Allah. Semuanya nak arah ke mana? Nak arah kepada Allah zahir dan batin. Zahir dan batin. Jangan zahir saja, tapi batin. Ya, batin juga menuju kepada Allah. Jadi kita tidak pernah puas sahabat-sahabat sekalian untuk melihat kepada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Pasti di sana banyak lagi pengajaran-pengajaran yang kita nak cungkil dan keluarkan. Ustazah membawa insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama menikmati keindahan ayat-ayat hijrah. Ayat-ayat yang menyebut tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kita nak mulakan tuan-puan sekalian dengan merujuk kepada surah Ali Imran ayat 195. Surah Ali Imran ayat 195 iaitu pada muka surat 76. Ya, Ustazah akan berikan beberapa potongan ayat ya yang berkait dengan hijrah. Ayat pertama yang kita nak lihat ialah Surah Ali Imran ayat 195 pada muka surat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم
لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sadaqallahul Azim. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Maka adapun orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka, yang disakiti kerana agamaku, yang berperang dan yang dibunuh, aku pasti akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan aku pasti memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai ganjaran di sisi Allah dan di sisi Allah pahala yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat pada ayat ini dan lihat pada ayat-ayat sebelumnya, tuan-puan sekalian, ya, bagaimana tuan-puan sekalian pada ayat sebelumnya adalah doa-doa, ya, ayat doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar daripada ayat 192. Kemudian ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya, kemudian ayat 194. Doa lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Doa lagi. Boleh tengok ya doa-doa tu sahabat-sahabat. Dan kemudian Allah menjawabnya pada ayat 195. Maka Allah memperkenankan permohonan mereka. Ya. Padahal tadi pada doa-doa itu ataupun pada ayat yang mula-mula pada 195 ini, Allah menyebut dan Allah memperkenankan doa-doa mereka. Maknanya dekat sini kita tengok ya sahabat-sahabat, ia menggunakan dhamir kata nama ganti ketiga. Maknanya mereka. Tapi kemudiannya, ya, selanjutnya kita dapati anni la udhi'u, ini adalah maknanya aku tidakkan mensia-siakan amalan-amalan daripada kalangan kamu. Maksudnya ada berlaku perpindahan daripada kata ganti nama ketiga kepada kata ganti nama kedua. Tadi Allah bercakap pada ayat awal fastajaba lahum. Hum ni kata ganti nama ketiga tentang mereka. Tapi kemudiannya langsung Allah menyebut anni, sesungguhnya aku la udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal daripada kamu. Bertukar kepada kata ganti nama kedua. Khitab, Allah bercakap langsung dengan golongan ini. Ini menggambarkan dari sudut i'jaznya tuan-puan, balaghahnya tuan-puan sekalian. Ia menggambarkan sebuah penghormatan, satu kemuliaan. Ia pindah langsung daripada kata ganti nama ketiga kepada kata ganti nama kedua. Ini kalau kita tengok dari segi bahasa ya sahabat-sahabat. Ya, bila kita baca tu tuan-puan sekalian terus rasa berbesar hati. Allah macam bercakap dengan kita langsung. Ya, walaupun pada dasarnya tuan-puan sekalian ayat ini tentang orang yang berhijrah. Ya, tapi bila kita baca ni macam Allah bercakap langsung dengan kita. Aku tak mensia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu. Kamu, kita semua tuan-puan sekalian. Baik kamu lelaki, baik kamu perempuan. Kerana sebahagian kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Maka orang yang berhijrah itu, yang diusir daripada kampung halamannya, yang tersakit dan disakiti tuan-puan, yang disakiti kerana agamaku, yang berperang dan yang dibunuh, maka Allah berikan jaminan-jaminan. Ini antara benda yang kita boleh faham secara literal ayat terlebih dahulu. Siapa yang berhijrah, ya, yang dia berhijrah tuan-puan sekalian, dan kemudian daripada hijrahnya itu berlakulah ya perkara-perkara yang menyakiti dia, yang melelahkan dia, yang menyusahkan dia, yang tak selesa pada fizikal dia, pada emosi dia, pada diri dia, pada keluarga dia, pada harta benda dia. Apa sajalah
yang kamu terpaksa menanggung kesusahan, kesakitan, keperitan kerana hijrah kamu di jalanku, kerana agamaku, kerana kamu tolong agamaku. Ya, kerana yang kamu harapkan adalah aku, maka Allah berikan ganjaran-ganjaran dan jaminan. Apa yang Allah akan berikan sahabat-sahabat sekalian? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Aku pasti akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kesalahan kita banyak. Ya, termasuk dalam peristiwa yang berhijrah, orang-orang berhijrah di zaman Nabi SAW. Selain daripada Nabi SAW, sebab Nabi maksum. Ia adalah golongan yang selain Nabi ni tuan-puan sekalian, bukan bermakna tak ada silap. Bukan bermakna tak ada salah. Apatah lagi kita, sahabat-sahabat sekalian, melambat-lambat kesalahan kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Terlalu banyak, ya Allah, ya Tuhan, kesilapan dan kekeliruan kita. Hampir setiap hari kita menambah je buat dosa, menambah je salah silap. Tapi satu perkara yang Allah janji dan jamin pada kita muslimin muslimat, bila kita letakkan tekad di hati kita untuk berubah, aku kena berubah. Jangan kata tak ada benda nak berubah, sahabat-sahabat. Terlalu banyak perkara dan sudut yang kita boleh berubah. Kita boleh lihat pada malam kita, sahabat-sahabat sekalian. Agak-agak ada tak perubahan yang patut kita lakukan pada agenda malam kita? Agak-agak boleh tak kita jadikan malam kita lebih indah, lebih cantik, lebih bermakna daripada malam yang berlaku sebelum-sebelum ni? Malam yang hanya diulit mimpi, mengigau, tidur, tak habis-habis dengan tidur. Ya, malam yang hilang makna dan nilainya. Walaupun Allah dah gerakkan kita, ya Allah dah sedarkan kita, dah terkejut tuan-puan, tapi kita sekadar pergi buang air dan kemudian kita tidur balik. Tidakkah kita terfikir bahawa malam kita tu patut kita hijrah supaya jadi lebih bermakna? Belum lagi kita bercakap tentang siang kita. Apa agenda siang kita? Apa amalan siang hari kita? Sahabat-sahabat sekalian, tengok pada keluarga kita. Tak adakah sesuatu nilai yang boleh kita hijrahkan pada keluarga kita? Tak adakah satu perubahan yang bermakna yang kita boleh buat pada masyarakat kita? Pada diri kita sendiri? Lihat pada hati kita. Apakah kita rasa rela, puas hati melihat hati kita penuh dengan tompok-tompok dosa? Hati kita terhijab daripada melihat keagungan dan kebesaran Allah? Kita lihat pada lisan kita, tuan-puan sekalian. Apakah kita puas hati melihat lisan kita banyak bergosip di sana sini, mudah saja mengeluarkan perkataan yang buruk, tanpa kita fikirkan akibatnya terlebih dahulu? Apakah kita tak rasa bahawa lisan kita patut kita hijrahkan? Akal fikiran kita patut hijrah? Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Terlalu banyak perubahan yang patut kita buat pada diri kita. Tekad betul-betul hijrah kerana Allah. Ya, macam kita tak nampak dah. Nampak dah tuan-puan, andai katalah kematian tu menjengah kita esok hari, lalu dalam kesempatan sehari, hijrah apa yang kita nak buat? Pasti tuan-puan bukan hijrah sebatas zahir, sebatas body, sahabat-sahabat. Tapi hijrah yang kita nak maknai dengan apa? Dengan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat pada ayat hijrah ini, perkara pertama yang Allah sebut pada ayat ini, apa dia? Tawarannya apa? Sebelum Allah sebut tentang syurga nak bagi kat kita, sebelum Allah sebut tentang pahala-pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang berhijrah, perkara pertama yang Allah sebut apa dia? Aku bersihkan kamu dulu. Dosa kamu banyak. Ya, aku hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kamu dulu. Itu benda besar dalam hidup kita. Sebelum cakap tentang ganjaran, sebelum cakap tentang apa dia pulangan-pulangan pahala Allah nak bagi, apa dia balasan-balasan nikmat Allah nak bagi, selesai dulu benda busuk dan buruk pada diri kita terpalit ni. Apa dia? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Dosa-dosa kamu tu aku lupus kira. Dosa-dosa mereka tu aku ampunkan, aku hapuskan. Allahu Akbar. Ya, ini satu peluang, satu jaminan, satu tawaran yang kita amat teridam-idam, tuan-puan sekalian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ya, tak tahu nak gambarkan tuan-puan kalau sekarang, bayangkan sekarang. Ustazah sedang bercakap, tuan-puan sedang mendengar. Ya, mungkin ribuan di kalangan kita ni tuan-puan sekalian, tapi kita tak tahu siapa yang sebenarnya bersih bercahaya-cahaya. Ya, siapa yang sebenarnya bersih bercahaya-cahaya dan siapa sebenarnya yang sedang bercakap mungkin atau yang sedang mendengar tapi dalam kekotoran. Ya, sedang memikul beban dosa yang banyak.
dalam kesempitan, dalam keadaan lelah kerana memikul beban. Ya, alangkah cantiknya tuan-puan sekalian, alangkah indahnya ya ketika mana kita mendengar tazkirah tausiah ini, Allah sudi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, lalu kita bersih bercahaya. Ya, lalu kita bersih daripada busuk, daripada hitam, daripada ya segala tompok-tompok dosa tadi, dan tiba-tiba suasana kita sekarang suasana yang penuh dengan cahaya, terang benderang, gilang gemilang. Bukankah itu sebuah nikmat yang sangat besar? Ya, sebuah keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Demikianlah tuan-puan sekalian, orang yang sanggup menanggung kesusahan, kesukaran yang pastinya menjadi lumrah yang wujud ketika mana kita nak berubah. Kita kena mujahadah dengan nafsu kita. Ya, kita kena berhadapan dengan macam-macam tohmahan pandangan manusia. Bukan tak ada orang yang memperkecilkan usaha hijrah kita. Bukan tak ada orang yang nanti akan menggunakan poin perubahan kita ni untuk lipat balik kepada kita. Kata dah berhijrah, tapi perangai sama juga. Kata nak berubah, tapi makin teruk adalah. Itu semua adalah pandangan-pandangan dan kata-kata manusia yang mungkin akan menambahkan kepahitan dalam diri kita. Tapi adakah Allah akan melakukan demikian kepada kita? Ya, apakah Allah akan menghinakan orang-orang yang benar-benar nak berhijrah di jalannya? Sama sekali tidak, sahabat-sahabat sekalian. Tapi lumrah, sunnatullah tuan-puan sekalian, bila kita nak buat sesuatu kerana Allah, cabarannya besar. Dan cabaran tu lebih sakit dan lebih pedih ketika mana ia datang daripada orang yang paling dekat. Dan itulah lumrah yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Yang menentang bukan orang jauh semata-mata tuan-puan. Yang menentang lawan dekat. Yang halau Nabi ni, yang nak bunuh Nabi SAW ni bukan orang jauh. Bukan orang Parsi sana. Ya, bukannya orang Rom. Ketika mana awal-awal Islam itu datang, ya tuan-puan sekalian. Yang nak bunuh Nabi, kaum kerabat yang Nabi jumpa hari-hari dalam kehidupan Nabi SAW. Bayangkan pedihnya hati, sakitnya. Ya, pahit yang kena ditelan tuan-puan sekalian. Yang pulaukan umat Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW bukan orang jauh. Bukan orang Parsi, bukan orang Rom. Tapi saudara sebelah rumah. Tapi orang sekampung, sedaerah. Mereka yang pulaukan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang tak nak berurusan berjual beli dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang menjadi asbab sampai sahabat-sahabat Nabi terpaksa rebus daun-daun kering. Siapa? Orang sebelah rumah tuan-puan. Orang sekampung, orang senegeri, orang sedaerah. Orang yang dulu main sama-sama masa kanak-kanak. Subhanallah. Pedihnya ujian hijrah. Ya, pahitnya nak ditelan. Ya, orang sebelah rumah kita buat macam tu kat kita. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi Allah kata apa dalam ayat ni? Kesalahan kamu, dosa kamu aku ampun semua. Kemudian diikuti dengan janji daripada Allah, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan aku pasti akan masukkan kalian. Aku pasti akan masukkan mereka, iaitu orang-orang yang berhijrah dan tahan dengan segala perkara tadi, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-puan sekalian, ada hikmah kenapa didahulukan, bersihkan, kemudian baru disebut tentang masuk syurga. Kerana sahabat-sahabat, syurga ni tidak akan dimasuki oleh kecuali orang yang baik. Syurga ni memang tak akan dimasuki kecuali oleh yang baik-baik saja. Yang bersih-bersih saja. Yang suci-suci saja. Kalau tuan-puan kata habis tu ustazah, ada je orang yang jahat, orang yang berdosa, ya, kemudiannya Allah masukkan syurga, ya. Nak masuk syurga tetap kena dibersihkan. Ada orang Allah bersihkan kat dunia tuan-puan, ada orang Allah bersihkan kat akhirat. Yang penting masuk syurga tu orang bersih. Yang penting masuk syurga ni orang yang bersih, orang yang suci tuan-puan sekalian. Ada orang, macam saya kata tadi, Allah bersihkan siap-siap dah dekat dunia. Ya, so perjalanan ni makin jadi lancar saja. Sebab apa? Dekat dunia lagi Allah dah bersihkan. Bersihkan dengan musibah, bersihkan dengan macam-macam cara, dengan ujian. Ya, bersihkan dengan hijrah mereka di jalan Allah, lalu mereka terpaksa menghadapi kesulitan kerana Allah dah bersihkan.
Ada orang tuan-puan sekalian Allah bersihkan. Ia bersihkan dengan cara apa? Celup dalam neraka dulu. Bila tengok kesalahan dan kebaikannya tu, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dia tak boleh masuk dalam keadaan demikian. Dia kena dibersihkan dulu. Dibersihkan tuan-puan sekalian sampai habis dah. Habis dah dosa-dosa kesalahan tu semua, dah bersih dah. Lalu dimasukkan ke dalam syurga. Dalam keadaan Allah telah ampunkan, Allah telah bersihkan. Itu di antara hikmah tuan-puan sekalian bila kita melihat ayat ini yang menyebut bersihkan dulu kamu daripada dosa-dosa kamu, daripada kesalahan kamu, daripada maksiat yang pernah kamu lakukan. Dalam keadaan yang suci bersih itu, Allah masukkan kalian dalam syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai ganjaran di sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan di sisi Allah itu ada sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ini adalah jaminan, tawaran daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berhijrah di jalannya. Dan tolonglah, ya, kita sama-sama tuan-puan sekalian untuk ada kegagahan, ya, kekuatan ketika mana kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ada satu perkara yang Ustaz nak sebut, ya tuan-puan sekalian, ya, sebelum kita berhenti dan sambung esok pagi insya-Allah, iaitu satu hikmah yang besar bila kita melihat dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat satu gambaran tuan-puan sekalian bahawa hijrah Nabi SAW ini tidak Nabi lakukan secara bersendirian. Nabi tak lakukan seorang-seorang. Itu setara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang Allah pelihara daripada dosa, maksiat dan sebagainya. Tapi Allah nak suruh kita belajar tuan-puan sekalian, tengok peristiwa hijrah yang besar ini, tengok bahawa Rasul yang aku pilih ini, Nabi yang aku pilih, Nabi terpilih ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan hijrah itu berseorangan. Apakah Nabi tak boleh melakukan seorang-seorang? Boleh kalau Allah izinkan. Boleh sangat kalau itu yang Allah kehendaki. Ini kan Nabi dah Isra' Mi'raj tuan-puan sekalian, naik sampai ke langit sana. Ya. Jadi ini kan nak pergi Madinah, atas muka bumi lagi. Banding dengan Isra' Mi'raj jauh lebih, ya, maknanya lebih luar biasa, mustahil pada pandangan manusia. Seketikalah kita rasa macam, ya Allah, ajaibnya. Ya, kecuali kerana benda itu datang dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi boleh saja kalau Allah nak menetapkan tuan-puan sekalian, ya, Nabi seorang-seorang je. Seorang-seorang dan selamat. Sebab Allah Maha Pelindung, Allah Maha Pemelihara. Tapi ada banyak benda dalam peristiwa hijrah untuk jadi iktibar kepada kita. Ya, tengok bagaimana dalam keadaan dipenuhi, diliputi dengan pertolongan Allah, tapi Allah suruh kita tengok kepada iliman-iliman, kepada asbab, ya, asbab yang diambil oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Sebab itu kita bila nak berubah tuan-puan sekalian, ya, kita pun kena raikan juga iliman-iliman tadi, asbab-asbab tadi. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat dalam hijrah Nabi SAW adanya sokongan, dokongan, kerjasama daripada sahabat-sahabat. Ya, adanya sokongan dan dokongan kerjasama daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Masya Allah, subhanallah, kita memang hampir tidak terdaya tuan-puan sekalian. Kalau kita nak berubah, tapi kita tak berkawan dengan orang. Kita nak berubah, tapi kita nak seorang-seorang je, buat cara kita je. Ya, tak nak menjalin hablum minan nas, tak nak. Ya, kita rasa macam orang lain ni tak perlu pun dalam perubahan kita. Jangan begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita nak berubah, kita nak berhijrah, kita kena lihat di mana signifikannya orang tu dalam penghijrahan kita. Di mana perlunya orang itu dalam penghijrahan kita. Jangan fikir guru tidak perlu dalam penghijrahan kita. Jangan fikir restu mak kita tak perlu dalam penghijrahan kita. Jangan fikir kawan-kawan tidak perlu dalam penghijrahan kita. Tapi cuba letakkan sahabat-sahabat sekalian, apa dia? Mereka itu signifikan dalam perubahan saya. Mereka itu perlu dalam perubahan saya. InsyaAllah. Saya perlu sahabat yang mendukung saya. Saya perlukan restu mak ayah saya. Saya perlukan,
suasana yang membantu saya. Apa saja tuan-puan. Perubahan ni mesti jadi satu perkara yang terancang dengan baik. Ya, terancang, diorganiskan dengan baik. Jangan kita berhijrah seorang-seorang, berubah seorang-seorang, lalu kita menghadapi kemelut dengan orang yang terdekat. Sebab kita tak ada kawan, kita tak ada sahabat. Betul, di tengah-tengah ada kawan, di tengah-tengah ada sahabat. Akidah kita apa dia? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama-sama dengan kita. Itu memang akidah yang kita pegang. Tapi ini asbab, sebab-sebab. Sebab dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi ambil asbab-asbab yang boleh. Sampaikan nak pergi Madinah tu tuan-puan sekalian, Nabi menggunakan kepakaran, profesionalisme, ya, profesional yang ada pada seorang laki-laki yang bernama Abdullah Uraikid. Ambil dia tu belum Islam, dia tu orang kafir. Tapi ambil dia sebagai apa? Penunjuk jalan, upah dia. Kalau kita fikir, Allah boleh saja bagi lintasan hati pada Nabi SAW, jalan mana nak pergi? Kanan, kiri, depan, belakang, ghostan. Allah boleh bagi lintasan hati. Tapi tengok dalam peristiwa hijrah, ambil orang tu. Ambil orang tu tak Islam pun, orang kafir, tapi dia mahir. Dia ada kepakaran. Ambil dia, upah dia, tunjukkan jalan. Supaya orang kafir Quraisy tidak dapat menjejaki perjalanan, ya, Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba kita nak berubah, kita tak nak ambil sebab-sebab tu. Kita nak berubah tapi kita tak nak ada guru. Kita nak berubah tapi kita nak menjauhkan totally diri kita daripada manusia. Hablum minan nas langsung tak ada. Ya, langsung tak nak jaga komunikasi dengan manusia. Kita nak zikir je. Kita dah salah faham. Padahal mungkin keluarga kita ini menjadi sebahagian makna kepada hijrah kita. Jangan kita kata keluarga kita musuh kita. Keluarga kita ada signifikannya tuan-puan, boleh menjadi kemudahan kepada kita untuk hijrah. Ini kan Nabi SAW ambil orang kafir untuk tunjuk jalan. Takkanlah kita nak condemnkan keluarga kita sampai tidak ada apa manfaatnya untuk hijrah kita. Pasti ada. Entah-entah sahabat-sahabat sekalian, kita duduk dekat keluarga kita bercakap dengan ahli keluarga kita, doakanlah mak ni nak berubah lagi baik ni insya-Allah. Entah kita mendengar anak kita kata, yalah mak, saya doakan. Allahu Akbar, itu pun dah jadi satu kekuatan kepada kita. Ya, jangan kita awal-awal lagi nak menidakkan kehadiran keluarga, suami, isteri, orang terdekat ni. Sebab kita tengok, ini nak belajar daripada elemen-elemen asbab dalam hijrah Nabi SAW. Yang tak boleh kita apa? Kita tak pedulilah benda-benda tu. Yang penting aku nak hijrah ni, seorang-seorang nak hijrah ni. Tak tuan-tuan. Tak macam tu sahabat-sahabat. Lihat bagaimana Allahu Akbar, indahnya persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Indah sangat. Lihat bagaimana indahnya persahabatan Nabi SAW dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Allah ya Tuhan, indah sangat. Sebab itu sahabat-sahabat, kita nak berubah, tolong hargai sahabat. Tolong hargai orang-orang dalam mihrab Quran ni. Tolong bersahabat. Ya, tolonglah saling mendoakan. Tolonglah bertegur sapa walaupun secara online. Tolonglah bertegur sapa kat ruangan komen ni walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Ada satu kekuatan tuan-puan pada ukhuwah, pada persaudaraan, pada persahabatan. Ya, ada satu kekuatan yang susah untuk saya jelaskan. Ya, mungkin kerana cetek ilmu nak jelas payah kan ya. Tapi subhanallah, ya sebab itu ada penghargaan kepada sahabat-sahabat yang ada dalam hidup kita. Ya, kita nak hijrah ke jalan Allah, tapi sahabat ni penting. Tengok Nabi SAW. Ya, yang menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla untuk menunggu perintah untuk hijrah. Sahabat-sahabat lain ramai yang dah hijrah dah, ya. Maknanya kita kena faham hijrah ni bukan Nabi yang mulakan dulu, ya. Maksud dia dari sudut nak pindah daripada Mekah ke Madinah tu ada di kalangan sahabat-sahabat dah pergi awal lagi. Cuma Nabi menunggu perintah Allah untuk diri Nabi SAW. Ya. Dan jadi bila dah dapat perintah tu, Nabi langsung pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu pada waktu tengah hari panas, sangat panas terik. Orang tak keluar pada waktu tu ya. Tapi Nabi keluar
pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, waktu tu kami sedang duduk-duduk dalam rumah Abu Bakar lah, ya, waktu tengah hari panas. Tiba-tiba ada seorang tu berkata pada Sayyidina Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, selindung muka baginda dengan kain, ya, pada waktu yang tak pernah ada orang keluar lah, pada waktu tengah hari terik. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun terus cakap, oh kalau macam tu, kalau waktu inilah baginda datang, mesti ada satu perintah daripada Allah tu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi sampai, Nabi meminta izin untuk masuk, jadi kami izinkan. Ya, kemudian Nabi pun kata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kata, tolong keluarkan semua yang ada ni. Ya, maknanya Nabi nak ada seorang je, Sayyidina Abu Bakar, yang lain kena keluar. Lalu Sayyidina Abu Bakar jawab, mereka ini semuanya keluargamu ya Rasulullah. Masya Allah. Ya, sebenarnya tuan-puan, bila Nabi suruh keluar yang lain-lain kan, isteri, anak-anak, tapi Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya, menjawab, mereka semua ini keluargamu. Sebenarnya jawapan tu terlalu hebat sahabat-sahabat semua, ya. Padahal kita tahu kan, kita kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, apa saja arahan Nabi pasti akan buat, tak banyak cerita. Kita pernah dengar kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila tengok Nabi menangis. Masa tu ada seorang sahabat Ansar hidangkan daging, kemudian bakar dulu daging tu kan, buat daging salai kan, daging bakar kan. Ya. Tapi kemudian Nabi bila tengok api tu bakar daging tu, Nabi menangis kan. Padahal waktu tu mereka semua lapar. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar. Nabi tengok daging tu kan, kena bakar, Nabi nangis. Jadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nampak Nabi SAW menangis, langsung tak tanya Nabi kenapa Nabi menangis. Sebaliknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis terus. Punyalah mengikut Nabinya. Tengok Nabi menangis terus. Sayyidina Umar tak nangis dulu. Sayyidina Umar tanya, kenapa engkau menangis? Maksudnya kita semua ni kan lapar nak makan kan. Tapi kenapa pula engkau menangis? Sayyidina Umar tanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat saja. Nabi menangis, dia menangis. Tak perlu tanya dulu. Tapi dalam bab ni tuan-puan sekalian, bila Nabi kata keluarkan orang-orang yang ada di sisi kamu, maknanya biar kamu seorang je. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Bukankah mereka ini keluargamu? Mereka ni semua keluargamu ya Rasulullah. Ya. Maksudnya tuan-puan sekalian, subhanallah, keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anaknya, isterinya, tuan-puan sekalian, sudah disiapkan dengan izin Allah, ya, sudah disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pendokong kepada agama Allah. Tak payah risau dah. Ini keluarga kamu. Akan simpan rahsia, maksudnya macam itulah. Tak akan memudaratkan ya perancangan kita, tak akan menyusahkan, bahkan akan kesetiaan tu akan ada, setia. Ini keluargamu ya Rasulullah. Ya. Dan terbukti sahabat-sahabat sekalian, Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq, anak anda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam peristiwa hijrah benar-benar layak sebagai seorang keluarga. Ya, yang setia, yang tidak akan mengkhianati ayahandanya, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila datang Abu Jahal, tuan-puan sekalian, tanya kepada Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar, mana ayah kamu? Mana Muhammad? Ya, dan Sayyidatuna Asma menjawab, aku tak tahu. Ya, dan jawapan aku tak tahu tu menyebabkan Abu Jahal tempeleng dia. Ya, sampai ada riwayat mengatakan berdarah bibir dia dan koyak ni dekat bahagian anting-anting ni sampai tercabut anting-anting tu. Ya, kita boleh bayang tamparan seorang laki-laki yang gagah dalam keadaan dendam dan marah. Kenanya kat mana? Dekat pipi, lembutnya pipi Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar, seorang wanita. Ya, dia tampar dengan sekuat hati. Tapi apakah membocorkan rahsia? Tidak. Setia dengan Allah dan Rasul. Subhanallah. Ya, bila Nabi sampai, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka semua ni keluargamu ya Rasulullah. Ya, lalu Nabi pun mengatakan, aku telah diberikan keizinan untuk keluar. Dan Abu Bakar jawab, aku jadi temanmu kah ya Rasulullah? Ya, Nabi pun kata, ya benar. Lalu terus hijrah. Tunggu waktu malam, ya, maknanya rancang dan terus hijrah. Senang je Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku jadi temanmu ke ya Rasulullah? Nabi kata benar, selesai.
Ya, tak ada nak minta tangguh ke tunggulah seminggu lagi, banyak lagi urusan tak settle ni apa, tak ada. Ya, subhanallah. Di jiwa Abu Bakar As-Siddiq pun telah lama bersiap untuk hijrah. Telah lama bersiap, menantikan saat ini. Selalu tanya dengan Nabi SAW, bila ya Rasulullah? Ya, sampai Nabi terpaksa jawab, aku juga menanti ni, aku juga menanti ni. Sebab selalu bertanya, sebab sahabat-sahabat lain ramai yang dah pergi dah. Subhanallah, mereka sangat teruja untuk melakukan perubahan kerana Allah. Mereka sangat teruja untuk melakukan hijrah, untuk menjaga agama Allah. Kerana Allah, subhanallah, mereka sangat gembira tuan-puan. Tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tanya-tanya, bila lagi ni nak pergi, bila lagi nak ikut sahabat-sahabat kita ni. Cuma Nabi kata, tunggu perintah daripada Allah. Sebaik kata ada perintah daripada Allah, tak payah tangguh-tangguh dah. Ya, berhijrahlah dengan rasa yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan hijrah pastinya berdepan dengan pelbagai bentuk tribulasi, ujian. Ya, tetapi lihatlah ayat-ayat. Ya, kita kena tengok ayat-ayat ya sepanjang peristiwa hijrah atau berkait dengan hijrah, sebab ayat-ayat tu tuan-puan sekalian, ayat Quran maksud ustazah, ayat-ayat tu insya-Allah ya pasti ya tuan-puan sekalian, ya kita mohon pada Allah mudah-mudahan ayat-ayat itu akan menjadi penawar, menjadi wasilah kekuatan kita ya dalam perubahan yang kita lakukan kerana Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah muslimin muslimat kita sambung pada pagi esok insyaAllah. Ya, doakan agar Allah memberkati majlis ilmu kita, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesilapan kita. Ya, kita buat salah silap ni kadang-kadang macam itulah ustazah doakan pada Allah, ya Allah, aku rasa aku buat salah silap dosa ni bukanlah kerana aku nak nyombong, bukan aku sombong, bukan aku nak takabur, ya Allah. Ya, aku tahu sangat siapa aku ni. Tapi kesilapan dan maksiat tu berlaku kerana aku ni terlalu lemah. Ya, aku ni manusia yang lemah. Aku tak sengaja, aku terlalai. Yelah kita ni macam keadaan kita lah kan. Jadi kita mengharap apa dia? Jadi ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Ada sikit sebanyak usaha aku buat ni untuk agama kamu ya Allah. Mudah-mudahan engkau terimalah selayaknya. Yang engkau terimalah seperti mana engkau terima amalan orang-orang soleh. Seperti mana engkau terima amalan orang-orang ikhlas. Aku tak soleh pun, aku tak ikhlas pun. Tapi engkau terima tu macam engkau terima amalan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya ampunilah kami ya Allah, berkatilah kami. Hidup kami, segala kelemahan kami perbaikilah ya Allah. Segala keburukan kami tutuplah ya Allah. Segala kesulitan yang kami lalui bantulah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah berharap sahabat-sahabat dapat jadi mata rantai ataupun ejen lah ya untuk mewar-warkan tentang Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir yang insya-Allah akan berlangsung pada 30 dan 31 Oktober. Ya, tolong ajak kawan-kawan kita, ahli keluarga kita ya, tolong war-warkan iklan tersebut supaya ramai yang dapat manfaat daripada program Mihrab Coaching yang sudah masuk pada siri yang ke-9 alhamdulillah. Ya, dan insya-Allah akan berlaku nanti Oktober 30 dan 31 Oktober. Jadi minta tolong panjang-panjangkan, sampaikan ya. Mudahkan urusan ini insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi, dan kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah,
Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.